Okay, Assalamualaikum. Selamat petang Puan Malisa. Saya perkenalkan diri saya. Nama saya Nina Syamimi binti Ramli. Saya merupakan pelajar daripada Universiti Malaysia Terengganu. Terima kasih Puan Malisa sudi bersama saya pada malam ini untuk sesi temu bual. Jadi saya terangkan sedikit. Saya merupakan wakil daripada ahli kumpulan saya ingin membual Puan Malisa untuk tugasan kumpulan kami. Jadi saya akan teruskan dengan soalan temu bual. Tapi pertama sekali, boleh Puan Malisa terangkan sedikit latar belakang Puan Malisa? Ya boleh. Assalamualaikum. Nama saya Nikna Malisa. Saya merupakan penolong pengurus Redang Mutiara Beach Resort. Buat masa sekarang pengurus kita tak dapat nak join interview sebab dia ada urusan luar. So saya menggantikan tempat dia lah untuk meneruskan interview ni. So saya berasal dari Setia Terengganu. Okey, terima kasih Puan Malisa. Jadi boleh Puan Malisa terangkan sedikit latar belakang syarikat Puan Malisa seperti bilangan ahli pekerja dan di mana lokasi syarikat Puan? Untuk Redang Mutiara Beach Resort ni kita ada dalam lebih kurang 15 hingga 20 orang pekerja, receptionist, lifeguard, yang kerja atas kantin dan dapur. Lepas tu lokasi resort kita adalah dekat Pulau Redang. Boleh saya tahu sudah berapa lama resort Puan beroperasi? Untuk Redang Mutiara Beach Resort ni beroperasi sejak tahun 1999. Wah, sudah lama. Dalam Okey. 23 tahun sudah lah. Okey, baik. Adakah ia perusahaan keluarga? Ya. Okey, terima kasih Puan. Okey, jadi saya akan teruskan dengan soalan-soalan tugasan kumpulan saya. Jadi, soalan pertama saya, pernahkah syarikat Puan mengambil pelajar untuk latihan industri ataupun praktikal? Jika ya, bolehkah Puan jelaskan tugasan yang diberikan untuk pelajar tersebut? Kita pernah ambil pelajar untuk praktikal, iaitu pelajar daripada UMT dan pernah juga pelajar daripada UMK, Universiti Malaysia Kelantan. Yang saya sempat ada pengalaman dengan pelajar UMT. Pelajar tu bekerja sebagai receptionist ataupun penyambut tetamu untuk mengurus pelanggan, check in dan check out. Skop menguruskan penambahan bilik. Bidang dia memerlukan banyak dalam komunikasi dengan pelanggan. Oh, itu saja. Okey. Terima kasih Puan. Untuk soalan seterusnya, apakah pandangan Puan terhadap kualiti graduan sekarang? Pada pandangan saya, kualiti graduan sekarang ialah graduan kini kurang berkemahiran dalam segi sosial dalam pengurusan. Buat masa sekarang kami tak ambil pelajar praktikal sebab kita dah ada pekerja tetap kan. So kita kurangkan lah. Kali terakhir pun kita ambil pelajar praktikal 2 tahun lepas. Untuk dalam masa jangka 2 tahun terkini ni kita tak ambil lah. Lagipun kita PKP kan. Jadi agak tergantung kat situ untuk ambil pelajar praktikal. Lepas tu berdasarkan pengalaman yang lalu kami dapat lihat graduan ni kurang berkemahiran dalam pengurusan tugasan. Ada yang bagus tapi ada juga yang kurang. Terima kasih Puan. Soalan seterusnya, sejauh manakah Puan percaya akan keupayaan graduan dalam melaksanakan kerja? Bagi saya, first of all, penilaian ni akan dibuat melalui ekspresi wajah dan body language pelajar dalam menguruskan apa-apa hal dengan customer lah. Contohnya macam kalau customer tanya apa-apa ke dia boleh jawab dengan betul. Maksudnya kalau customer nak gaduh ke apa ke dia boleh jawab dengan tenang, tak gaduh sekali dengan customer. Ya, betul. Dan dia tu ramah lah, pandai bercakap lah, pandai kawal emosi apa semua. Kita boleh nilai semua tu dengan berdasarkan bahasa badan dia. So sekiranya penilaian ni lulus, kami percaya dia dapat menjalankan tugas ni dengan baik.
Okey, terima kasih Puan. Jadi soalan seterusnya, dalam pemilihan pekerja baru, graduan bagaimanakah yang memenuhi kriteria yang diperlukan oleh syarikat Puan? Semestinya kita akan cari yang lebih kepada yang pandai berkomunikasi dengan bermacam-macam orang, sebab kita biasa customer yang kita dapat macam-macam orang jenis. Ada yang boleh terima kekurangan, ada yang jenis cepat melenting. So kita akan pilih yang memang betul-betul boleh berkomunikasi dengan banyak jenis orang. Lepas tu contohnya kalau nak jadi penyambut tetamu, dia kena pandai bercakap, pandai menguruskan klien, apa semua. Situasi yang tak dijangka macam ada bilik rosak ke, customer nak melenting apa semua, dia boleh settle down. Boleh kawal ya? Ya. Kita akan pilih yang macam tu lah. Yang berkemahiran. Okey, terima kasih Puan. Jadi seterusnya, apakah persediaan yang perlu dilakukan oleh graduan sebelum memasuki dunia pekerjaan? So bagi saya, sebelum dia orang menceburi bidang bekerja ni, dia kena prepare mental and physical. Sebab kerja ni kadang-kadang ikut jadual, kadang-kadang ada yang on the spot, ada kadang tiba-tiba ada yang customer datang walk in tiba-tiba kan. So dia kena sentiasa bersedia. Siapkan diri dia untuk benda-benda yang macam mengejutkan. Contohnya kalau macam customer tiba-tiba datang minta benda yang unexpected, kita boleh jawab benda tu and macam tak melenting lah dengan customer kalau dia marah-marah ke apa ke. Dia kawal emosi. Okey Puan. Jadi seterusnya, pada pendapat Puan, apakah kemahiran-kemahiran asas yang perlu bagi membolehkan seseorang pekerja itu untuk terus diterima majikan? Antara kemahiran-kemahiran asas bagi saya, dia boleh menerima arahan, dan kalau tak faham tu dia tanya. Tak boleh kalau macam dia terima arahan tapi dia tak faham, lepas tu dia buat tanpa bertanya. So dia kena perlu faham dan ikut arahan. Lepas tu dia kena pandailah settlekan masalah-masalah. Kalau ada salah sikit ke apa ke, dia terus boleh cari jalan penyelesaian lain. Okey, ni soalan yang terakhir Puan. Jadi pada pendapat Puan, apakah faktor yang menyebabkan peningkatan graduan yang menganggur? Graduan kini yang terlampau duduk dalam zon selesa kan. So mereka tak nak mengembangkan potensi diri dan hanya memilih kerja yang macam santai dan nak gaji yang tinggi. Kadang-kadang berkaitan dengan sikap sendiri juga. So sama ada keyakinan malas ataupun rajin, atau pandai atau tidak pandai mencari peluang pekerjaan. Sekiranya berkeyakinan, rajin dan pandai cari kerja, tentu kerja apa pun yang datang kat dia boleh buat. Betul. So bergantung atas diri dia lah. Betul. Saya setuju. Betul. Pada pendapat saya, pada graduan kini pun sebenarnya yang menganggur tu sebenarnya atas pilihan sendiri. Kalau dia rajin mencari dan mencari peluang, pandai cari peluang, bagi saya dia tidak akan menganggur, insyaAllah. Okey, saya rasa setakat tu saja Puan untuk sesi temu bual kita malam ni. Terima kasih sudi bersama saya dan meluangkan masa pada waktu malam. Okey, saya ucapkan ribuan terima kasih mewakili kumpulan saya juga. Jadi dengan itu saya akhiri temu bual kita dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam.